A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar dalam bidang akidah yang bertajuk syirik merosakkan akidah. Kita tanda tangan, kita baca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Objektif pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menyatakan maksud syirik. Yang kedua, menerangkan hukum syirik berdasarkan dalil naqli. Yang ketiga, menerangkan hukum syirik berdasarkan dalil naqli. Dan yang keempat, menjelaskan jenis dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik. Kita lihat muka surat 88. Tajuknya ialah syirik merosakkan akidah. Murid-murid sila perhatikan dengan teliti perbuatan syirik, iaitu yang pertama, menyembah berhala. Yang kedua, memuja jin dan syaitan. Yang ketiga, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Dan yang keempat, berdoa kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat muka surat 89. Kita akan melihat pengertian syirik, dalil dan juga hukum berkenaan dengan syirik. Apa itu syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tikad, perkataan dan perbuatan. Dalil: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Sekarang kita lihat muka surat 91. Kita akan membaca berkenaan jenis-jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, syirik jali. Yang kedua, syirik khafi. Pengertian syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang esa, iaitu tunggal. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contoh-contoh syirik jali ialah seperti menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan daripada kubur, iaitu menyembah kubur atau orang mati atau selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesan syirik jali ini? Yang pertama, membatalkan akidah, iaitu boleh terkeluar daripada agama Islam. Yang kedua, berdosa besar. Yang ketiga, dijanjikan azab yang amat pedih di akhirat nanti. Bagaimana cara kita menjauhi syirik jali ini? Yang pertama, kita hendaklah mendalami ilmu tentang Islam. Yang kedua, sentiasa istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Muka surat 91 kita akan melihat syirik khafi pula. Pengertian syirik khafi. Syirik khafi tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan suatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Contoh syirik khafi ialah riak, iaitu melakukan suatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Kesan syirik khafi ini menyebabkan, yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hidup seorang itu tidak tenang. Bagaimana cara untuk kita menjauhi syirik khafi ini? Iaitu yang pertama, hendaklah melatih diri supaya sentiasa bersifat ikhlas. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan yang dilakukan.
Dan yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Murid-murid diminta untuk menyalin latihan yang telah diberikan ini di dalam buku tulis. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.